Selamat sejahtera dokter dan adik-adik kumpulan saya. Nama saya Yong Cayu dan hari ini saya akan membentangkan slide-slide yang kita cinta dan mereka bentuk untuk tugasan kumpulan kita, yaitu video pembentangan. Sebagai ahli kumpulan yang memulakan pembentangan ini, saya bertanggung jawab untuk mengenalkan setiap nama ahli kumpulan. Yang pertama, saya Yong Cayu. Yang kedua ahli kumpulan yaitu Yoyan. Yang ketiga, Koi Kai. Yang keempat, dan Shenyao. Sebelum memulakan pembentangan slide kita, saya hendaklah mengulangkan topik yang kita pilih, yaitu keterampilan permainan dalam talian dalam kalangan Universiti Teknologi Malaysia. Dan seterusnya, saya akan mengenalkan topik ini dalam aspek latar belakang masuk dan ciri. Oleh itu, kita teruskan ke terhadap pengenalan. Pertama, semasa kita memilih topik ini, permainan dalam talian sudah menjadi sesuatu tren yang diikuti oleh kalangan pelajar universiti, termasuk UTM. Manakala situasi ini telah menjadi semakin serius dan tidak dapat dikawal oleh pihak universiti, serta topik ini sering dibincang dalam kalangan pelajar universiti, termasuk UTM atau universiti lain. Selain itu, disebabkan oleh kawan-kawan yang dikelilingi oleh kita juga menghadapi masalah yang sama dengan topik ini. Oleh itu, faktor ini telah menjadi motivasi utama untuk meneruskan topik ini dalam tugasan kumpulan kita. Oleh itu, apa masukan topik ini yaitu keterampilan permainan dalam talian. Secara ringkas, tajuk ini menunjukkan kepada sesuatu keadaan di mana seseorang terlalu bergantung akibatnya dengan penggunaan berlebihan dengan permainan video secara talian seperti permainan video PUBG, Call of Duty, Genshin Impact, dan lain-lain. Dan mudah faham, individu yang terlibat dalam permainan dalam talian telah sudah susah mengawal diri daripada situasi tersebut. Seterusnya, saya juga akan menerangkan tentang ciri-ciri keterampilan permainan dalam talian bagi pelajar termasuk pelajar UTM dan awal boleh mengenal pasti diri sendiri atakan terlibat dalamnya. Biasanya, pelajar atau individu yang terlibat dalam keterampilan termasuk tersebut suka untuk mengawal masa bermain dan situasi ini akan menjejaskan kehidupan harian seperti pelajaran, kesehatan, hiburan sosial, dan faktor-faktor atau kesan-kesan lain akan diterang pada slide yang seterusnya. Yang kedua, saya akan memberitahu bahawa objektif utama yang kajian kita buat tentang topik ini. Objektif ini akan diikat dengan kajian yang kita buat dan menjadi visi dan misi bagi kajian kita. Pertama, kita perlu mengenal pasti punca-punca keterampilan permainan dalam talian bagi pelajar UTM. Kedua, kita harus mengenal pasti impak atau kesan-kesan keterampilan permainan dalam talian bagi kalangan pelajar UTM dari berbagai sudut atau aspek. Dan akhirnya, kita perlu mencadangkan cara-cara untuk mengatasi atau meringankan terhadap situasi tersebut. Dan bagi teman lain akan diterangkan teliti oleh ahli kumpulan lain. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan demografi peserta kajian. Peserta kajian pertama kami ialah Guru Wee Hong yang berumur 20 tahun. Dia berasal dari Kedah dan beragama Buddha. Dia adalah seorang pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Tenaga yang belajar sarjana muda Kejuruteraan Kimia dengan kebujian. Dia sekarang berada dalam semester 2. Peserta kajian kedua kami ialah Tan Chin Jie yang berumur 20 tahun, berasal dari Johor dan beretnik Cina. Dia juga merupakan seorang yang beragama Buddha. Dia adalah seorang pelajar dari Fakulti Kejuruteraan Awam. Dia sedang belajar ijazah sarjana muda Kejuruteraan Awam dan dia juga dalam semester 2. Bagi peserta kajian ketiga ialah Pang Sin Ying yang berumur 19 tahun dan berasal dari Johor. Dia adalah seorang yang beragama Kristian. Dia sedang belajar ijazah sarjana muda elektrik mekatronik dengan kebujian dari Fakulti Kejuruteraan Elektrika. Dia juga dalam semester 2. Akhirnya, peserta kajian keempat ialah Shin Yu Heng yang berumur 20 tahun. Dia adalah seorang lelaki yang berasal dari Johor, beretnik Cina dan beragama Buddha. Dia sedang belajar sarjana muda pemasaran dengan kebujian yang berasal dari Fakulti Pengurusan. Dia juga dalam semester 2. Saya akan membincangkan peta minda dapatan kajian. Peta minda ini mengandungi faktor ketagihan permainan, kesan ketagihan permainan yang terbagi kepada akademik dan sosial serta kesihatan dan emosi, dan akhirnya juga langkah menangani ketagihan permainan atas talian. Saya akan menjelaskan secara lebih matang dan lebih mendalam dalam slide yang seterusnya. Seterusnya,
Saya akan membincangkan dapatan kajian bersama petikan temu bual dan perbincangan. Saya akan membincangkan faktor ketagihan permainan terlebih dahulu. Antara faktor ketagihan permainan atas talian termasuk pengaruh rakan sebaya dan interaksi sosial. Menurut kajian oleh King dan DiFabro, tingkah laku permainan yang berlebihan sangat diramalkan oleh tekanan rakan sebaya dan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tabiat permainan kumpulan sosial. Menurut kajian yang lain, kumpulan rakan sebaya yang mempromosikan permainan sebagai tingkah laku normatif atau meningkatkan satu risiko ketagihan permainan, terutamanya dalam permainan dalam talian yang kompetitif seperti League of Legends atau Fortnite. Bagi saudara Tan Chin Jie, dia dan rakan-rakan semua ada bermain permainan tersebut dan mereka bermain sekali semasa masa lapang atau hari Minggu, dan juga pada masa ini mereka dapat mengisi masa lapang. Bagi saudara Gui, dia sentiasa bermain permainan tersebut bersama kawan dan berkongsi kegembiraan kemenangan dalam permainan tersebut dengan rakan. Bagi saudara Pang, dia dapat berinteraksi dengan kawan-kawan melalui permainan atas talian. Bagi saudara Chin, dia sentiasa berbual-bual dan berbincang tentang mana-mana permainan dalam talian yang seronok. Mereka juga bermain permainan tersebut bersama-sama. Yang sistematik mendedahkan bahawa tekanan akademik kronik memberi kesan kepada peraturan emosi, menyumbang kepada isu kesihatan mental seperti kemurungan, faktor risiko yang boleh menyebabkan ketagihan permainan. Bagi saudara Tan, dia menyeronokkan dan mengalihkan fikiran daripada tekanan akademik semasa bermain permainan dalam talian. Selain itu, pengaruh media sosial dan penstreaman juga merupakan salah satu faktor. Selain menjadi tempat untuk interaksi sosial, tapak media sosial seperti Instagram, Snapchat dan TikTok juga merupakan alat pemasaran yang berkesan untuk industri permainan video. Mereka mengiklankan kemas kini, stream langsung dan kandungan permainan, menjana kitaran pendedahan yang tidak berkesudahan yang boleh mengakibatkan lebih banyak masa permainan dan juga ketagihan. Menurut kajian Universiti Georgia, remaja yang menghadapi masalah mengawal emosi mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam media sosial dan tingkah laku permainan yang ketagihan. Mereka ini sering bergantung pada platform ini sebagai alat peraturan emosi utama mereka yang mewujudkan kitaran pergantungan yang ganas. Bagi saudara Gui, dia sentiasa menonton video YouTube yang memperkenalkan permainan baru di platform stream. Bagi faktor yang seterusnya, pelajar UTM bermain permainan atas talian untuk mengisi masa lapang sehingga menjadi ketagihan. Permainan ini mungkin menjadi aktiviti lalai bagi orang ramai, terutama remaja yang mempunyai masa lapang yang tidak tersusun dan tiada alternatif yang menarik. Menurut kajian, golongan muda di Hong Kong yang mengalami kesunyian lebih cenderung untuk terlibat dalam tingkah laku ketagihan permainan. Menurut kajian ini, ketiadaan aktiviti teratur pada masa seperti penutupan sekolah menyebabkan lebih ramai orang beralih kepada permainan secara untuk meluang masa dan menangani kesunyian. Contohnya bagi saudara Pang, dia mula bermain adalah kerana tekanan akademik dan untuk mengisi masa lapang. Bagi faktor yang terakhir adalah pelajar berasa sunyi di kolej. Menurut hipotesis ubatan sendiri, orang mungkin terlibat dalam aktiviti tertentu seperti permainan sebagai mekanisme mengatasi masalah tidak menyenangkan seperti kesunyian. Teori ini disokong oleh kajian yang diterbitkan dalam BNC Psikologi dan menunjuk bahawa pelajar kolej yang kesepian mungkin menggunakan permainan dalam talian sebagai cara untuk menenangkan diri yang boleh mengakibatkan tingkah laku ketagihan. Bagi saudara Pang, kadang-kadang dia berasa sunyi di kolej juga mendorong dia bermain permainan ini. Satu daripada kesan ketagihan permainan dalam akademik dan sosial adalah menjejaskan pembelajaran. Ketagihan permainan dalam talian akan menyebabkan pelajar-pelajar menjejaskan pelajaran. Apabila mereka meletakkan permainan mereka sebelum pengajian, mereka akan mengalami penurunan dalam GPA. Seterusnya, kesan ketagihan permainan dalam talian dalam akademik dan sosial adalah lemah dalam menguruskan masa. Menurut kajian, 62.7% pelajar bermain permainan dalam talian melebihi 30 jam setiap minggu. Ini telah menyebabkan mereka menangguhkan tugasan akademik mereka dan menyebabkan mereka sangat letih dan tidur dalam kelas. Kesan ketagihan permainan dalam talian dalam akademik dan sosial ialah hubungan antara keluarga dan silaturahim terjejas. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka akan bersosial secara individu sahaja. Mereka tidak dapat
memperolehi kemahiran sosial yang baik dan menyebabkan mereka sukar membentuk hubungan yang sihat antara kawan-kawan dan keluarga. Di samping itu, kesan ketagihan permainan dalam talian dalam akademik dan sosial adalah menangguhkan tugasan. Pelajar-pelajar UTM yang menyertai kajian ini berkata bahawa mereka mempunyai fikiran main dahulu, lepas tu baru buat tugasan mereka. Ini telah menunjukkan bahawa mereka tidak mempunyai perancangan dan motivasi akademik mereka tidak tinggi berbanding dengan permainan dalam talian. Seterusnya, kesan ketagihan permainan dalam talian dalam akademik dan sosial adalah kurang memberikan perhatian dalam kelas. Menurut kajian, majoriti kajian mendapati kolerasi negatif antara prestasi akademik dan permainan bermasalah. Sebagai contohnya, pelajar akan berbincang permainan dalam talian apabila pensyarah sedang mengajar. Kesan ketagihan permainan dalam talian dalam kesihatan dan emosi ialah kesakitan badan. Pelajar-pelajar yang ketagih dalam permainan dalam talian akan mengalami kesan buruk pada sistem muskuloskeletal seperti belakang, bahu dan leher. Kesan ketagihan permainan dalam talian dalam kesihatan dan emosi ialah kekurangan tidur. Pelajar yang ketagih dalam permainan dalam talian mengalami kualiti tidur yang lemah dan masa tidur yang tertunda. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menggunakan masa tersebut untuk bermain permainan dalam talian dan mengorbankan waktu tidur untuk menyiapkan tugasan mereka. Akhir sekali, kesan ketagihan permainan dalam talian dalam kesihatan dan emosi ialah penglihatan semakin lemah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka menghabiskan terlalu banyak masa pada skrin dan menyebabkan risiko rambut atau rambut tegal. Ini telah menyebabkan mereka perlu memakai cermin mata pada kehidupan harian mereka. Antara langkah-langkah menangani ketagihan permainan ialah menggagikan masa dengan membuat jadual belajar. Menurunkan kajian kepada Advance in Social Science Education and Humanities Research Jilid 574 Proceedings of the 6th TH International Conference on Science, Education and Technology ISET 2020, orang yang mempunyai jadual berstruktur lebih mampu untuk mengutamakan tugasan mereka, yang seterusnya membebaskan lebih banyak masa untuk bermain permainan. Selain itu, melibatkan diri dalam aktiviti fizikal dan kolej ialah satu langkah-langkah menangani ketagihan permainan. Menurunkan kajian kepada sesuatu universiti, pelajar-pelajar yang melibatkan diri dalam aktiviti fizikal yang lebih tinggi menunjukkan kecenderungan yang lebih rendah terhadap ketagihan permainan. Ini menunjukkan bahawa penglibatan fizikal yang kerap boleh berfungsi sebagai faktor perlindungan terhadap permainan yang berlebihan. Di samping itu, menurut penyelidikan dari Pusat PUB-MED, kawalan kendiri yang lebih tinggi dikaitkan dengan keputusan akademik yang lebih baik, yang menunjukkan bahawa menggunakan teknik seperti menyelesaikan tugasan sebelum bermain boleh membantu untuk menangani ketagihan permainan. Akhir sekali, langkah-langkah menangani ketagihan permainan ialah pihak universiti menghadkan laman permainan apabila menggunakan UTM Wi-Fi. Sebagai contohnya, di China, kerajaan melaksanakan dasar yang menghadkan permainan dalam talian untuk kanak-kanak bawah umur mengakibatkan pengurangan masa permainan dan faedah yang berkaitan. Kesimpulannya, dengan memberikan penekanan kepada aspek akademik, psikologi, sosial dan berkaitan kesihatan, kajian ini menyiasat kesan ketagihan permainan dalam talian dalam kalangan pelajar di Universiti Teknologi Malaysia. Menurut kajian itu, penggunaan permainan dalam talian yang berlebihan boleh mengakibatkan penangguhan, kekurangan tidur, pengurusan masa yang lemah dan penurunan prestasi akademik. Walaupun ia boleh menghiburkan dan menghilangkan tekanan, ketagihan kepada permainan boleh memberikan kesan sosial yang negatif dengan melemahkan hubungan dan membuatkan orang berasa lebih bersendirian. Dari segi psikologi, ia menyebabkan ketidakstabilan emosi dan menjejaskan tumpuan. Untuk mengurangkan kesan berbahaya permainan, kajian ini menyerlakan keperluan teknik pengurusan masa, kempen kesedaran institusi dan rutin harian yang berstruktur. Cara menangani masalah yang semakin meluas di UTM ini memerlukan pembangunan gaya hidup pelajar yang seimbang yang disokong oleh sumber kampus dan rutin yang sihat. Ini ialah rujukan. Sekian, terima kasih and thank you.